يشفي العليل وعين قتادة خذها كريما وريق Afwan. Tak reti macam mana nak buat. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Testing 1 2 3. Suara ada ke? Tak tahu macam mana nak buat ni. Suara tak ada. Ajar edit Ops tu apa? OBS tu apa? Saya pun tak pandai-pandai pun edit-edit ni. Tu yang tak jadi tadi tu. Suara tak jelas ke? Jelas lah. Tak, saya tak pakai mic pun. Tak pakai mic. Tadi daripada laptop. Tapi tak bunyi, ingatkan bunyi. Okey, 3-5 minit kita mula insyaAllah. Kita tunggu sahabat-sahabat yang lain masuk. Sekejap. Saya sesama sikit hari ni. Mana saya buat ni nama? Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Awaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dalalati ala khair wa du'a ala hudaitu wa qurbihi wa thawabihi mardati ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada petang yang mulia ni insya-Allah kita akan sambung kita punya perkongsian, kita punya perbincangan insya-Allah. Ada membaca kitab Aqidatul Awam oleh Syekh Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Makki, dan kita telah pun sampai kepada perbincangan sifat Allah Subhanahu wa taala yang wajib bagi Allah, dan kita dah sampai kepada sifat salbiyah, iaitu apa? Kisim yang kedua, bahagian yang kedua daripada 4 bahagian sifat Allah Subhanahu wa taala yang 20. Kemarin kita dah bincangkan tentang sifat qidam dan sifat baqa. Sifat qidam dan sifat baqa, 2 sifat daripada sifat salbiyah
dan sifat wujud pada kelas yang lepas. Sifat wujud itu dinamakan sebagai sifat salbi, sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah, sifat yang dibangsakan kepada diri Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tunjuk balik gambar ni. Tengok di sini bahawasanya sifat wujud ini adalah sifat nafsiyah yang merupakan juga adalah amrun i'tibari. Amrun i'tibari ataupun sifat thubuti, sifat yang sungguh tetapi tidak ada pada diri zat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sungguh maknanya dia hanya ada secara i'tibar pada zihin kita. Apa tak keluar gambar? Sekejap Allah Rabbi. Okey. Sifat wujud ini adalah sifat nafsiyah dan kita sekarang berada pada perbincangan sifat salbiyah, iaitu sifat yang diisbatkan kepada Allah kerana kita ingin menafikan. Sifat yang diisbatkan kepada Allah kerana ingin menafikan perkara-perkara yang tak layak, perkara-perkara yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka insya-Allah pada hari ini kita akan baca satu sifat sahaja, iaitu sifat mukhalafatuhu lil hawadith. Kerana sifat mukhalafatuhu lil hawadith ni agak banyak perbincangan dia dan agak banyak masalah dia. Tapi dalam masa yang sama pun muallif kitab kita, muallif syarah kita Jala'ul Afham, Said Muhammad Maliki rahimahullah taala, hanya terang sedikit saja tentang mukhalafatul lil hawadith. Tapi saya akan ambil sedikit faedah daripada kitab Ustaz Muhadir Haji Jul ni. Bagus kitab ni. Kalau siapa-siapa boleh beli, kitab Sifat 20. Suatu pengenalan asas. Sangat-sangat terang dan sangat-sangat jelas bagi siapa yang nak tambahkan lagi ilmu tentang ilmu 20 ni, Sifat 20 ini, boleh beli kitab ini. Sangat recommended sebab saya pun ambil banyak info-info daripada kitab ni. Kitab ni banyak rujuk kitab Baqaratul Aman ni. Jadi agak dalam lah perbincangan dia. Jadi kita akan bincangkan sedikit beberapa masalah berkenaan dengan sifat mukhalafatul lil hawadith. Sebelum tu kita akan mulakan dulu dengan kita baca kita punya bait, insya-Allah. Harap-harap ada sahabat-sahabat kita yang semangat, yang hafal lah. Ada yang sampai hafal, insya-Allah. Dengan kita hafal ni kita masuk daripada kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis penulis ini, dalam hadis yang dikatakan kepada penulis dalam mimpi. Gambar tak clear? Gambar tu memang tak clear asalnya. Memang gambar dia memang asal daripada WhatsApp. Okey, jadi kita akan baca dahulu yang kita sebutkan pada kelas pertama dahulu. Kata Nabi SAW dalam hadis ataupun dalam mimpi pengarang ini, man hafidhaha dakhala al-jannah, barang siapa yang menghafal nazam Aqidatul Awam ini akan masuk syurga. Masuk syurga maknanya kalau diiktikad sekali lah. Kalau diiktikad dengan perkara yang disebutkan dalam nazam ini. Bismillahirrahmanirrahim. أبدأ بسم الله والرحمن وبالرحيم دائم الإحسان فالحمد لله القديم الأول والآخر البكي بلا تحول ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحد وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدئ وبعد فاعلم بوجوب المعرفة من واجب لله 20 صفة فالله موجود قديم باقي مخالف للخلق بالإطلاق. Jadi sekarang kita dah sampai kepada sifat mukhalifun lil khalqi ni di sini. Kita dah bincang ni, fallahu, dan Allah itu mawjud, sifat wujud, sifat qidam dan sifat baqa, qadimul baqi. Sekarang kita pada sifat yang keempat, mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Ini satu syarah daripada bait ni, satu sifat mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Maksudnya apa? Kita ada terjemahan di sini. Mukhalifun lil khalqi maknanya bertentangan dengan makhluk secara mutlak. Bil itlaqi secara mutlak. Nanti kita akan syarahkan dari segi dalam kitab kita pula. InsyaAllah kita akan masuk kepada perbincangan kita. Baik. Sifat yang keempat bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang merupakan salah satu daripada sifat salbiyah.
sifat yang kita keluarkan kerana menafikan perkara yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah perkara yang nak dinafikan pada sifat ini? Tengok di sini, mukhalafatuhu lil hawadith. Mukhalafatuhu ni, mukhalafah maksudnya apa? Bertentangan. Bertentangannya Allah Subhanahu Wa Taala. Ni balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bertentangannya Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa? Dengan al-hawadith. Al-hawadith ni maksudnya apa? Jamak bagi hadis. Hadis ni perkara yang baru. Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa bertentangan, sentiasa bersalahan, tak pernah sama. Tak pernah sama dengan apa? Dengan al-hawadith, jamak bagi hadis dengan perkara yang baru. Mukhalafatuhu lil hawadith. Maka hadis ini lawan dia qadim. Kita dah fahami bahawasanya Allah itu wajib pada akal kita bersifat dengan sifat qadim, bersifat dengan sifat qidam. Allah itu ada tanpa permulaan. Ada tanpa permulaan. Yang pertama tanpa permulaan. Baik, apakah syarah daripada sifat ini? Wa huwa adamu mumatsalati syai'in minal hawadits lahu subhanahu wa ta'ala. Ketiadaannya ataupun tiada bertentangan pun boleh, bersalahan pun boleh, mukhalafah. Maknanya tak sama. Tak akan sekali-kali selari. Tak akan sekali-kali. Lawan bagi mukhalafah apa? Mumatsalah. Ni, mumatsalah. Ni perkataan mumatsalah ni serupa, sama, sebiji, lebih kurang. Tidak ada semua. Mumatsalah ni lawan bagi perkataan mukhalafah. Lawan dia. Lawan bagi perkataan mukhalafah. Mukhalafah lawan dia, al-mukhalafah lawan dia al-mumatsalah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala diterangkan dalam sifat ini bahawasanya tiada persamaan sesuatu perkara pun. Bila sebut syai' ini masuk semua benda. Tidak sama sedikit pun suatu perkara yang lain daripada perkara-perkara yang baru. Sebenarnya disebutkan lagi daripada perkara-perkara baru tambahan sahaja. Kalau dah sebut syai' dah masuk semua dah. Tiada persamaan, tiada keserupaan sesuatu pun daripada perkara-perkara makhluk itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kitab ni, dalam kitab Jala'ul Afham, sangat-sangat ringkas dia punya penerangan dia. Dia kata tidak ada persamaan sedikit pun daripada benda-benda lain daripada perkara yang baru itu dengannya Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya Allah tak akan pernah sama dengan makhluk dan makhluk tak akan pernah sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita boleh terjemahkan di sini. Allahumma salli Muhammad, kita tuliskan di sini. Sambung pada benda yang kita tulis semalam. Harap-harap jelas sifat yang ketiga ni jika dinisbahkan pada sifat ni sifat salbiah saja. 1 2 3 4 lah sini. Sifat yang keempat. Okey. Sifat yang keempat adalah apa jadi 3? Okey. Mukhalafatuhu lil hawadits. Maksudnya apa? Mukhalafatuhu. Allah tiada persamaan Allah dengan makhluk. Ataupun boleh juga diterjemahkan sebagai satu kefahaman menafikan. Menafikan ada persamaan Allah dengan yang baharu. Yang baharu tu makhluk lah. Okey. Makhluk. Dan percanggahan bertentangan bersalahan ini pada 3 perkara. Pada zatnya Allah, pada sifatnya dan juga pada af'alnya. Af'alnya apa? Perbuatan. Okay, pada zatnya, pada sifatnya dan pada af'alnya. Okey, jadi kita katakan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah sama dengan makhluk, dan ini saya katakan antara natijah, antara hasil daripada kita belajar ilmu akidah yang 3 perkara tu. Yang paling penting adalah Allah tak akan pernah sama dengan makhluk. Allah tak akan pernah sama dengan makhluk kerana dialah yang menciptakan makhluk. Kerana Allah itulah yang menciptakan makhluk, maka makhluk tak akan pernah sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita akan sebutkan tentang dalil aklinya.
Tetapi sekarang kita nak sebutkan dulu apakah perbezaan di antara Allah dan juga makhluk. Yang pertama, Allah tak sama dengan makhluk pada zatnya. Allah ada zat, makhluk juga ada zat, tapi tidak sama zat Allah Subhanahu Wa Taala dengan zat makhluk. Yang pertama, zat makhluk ini, zat Allah tidak mengambil ruang, ataupun boleh kita kata tidak berjisim, ataupun boleh kita katakan tidak mengambil lapang. Apa lapang? Tidak memerlukan lapang. Tidak memerlukan ruang ataupun tempat yang lapang. Bukan lapang tu, kalau orang Terengganu lapang tu nombor 8. Bukan, lapang ni tempat yang kosong lah. Sebab apa? Zat Allah Subhanahu Wa Taala tidak berjisim. Apa itu jisim? Jisim ni satu perkara yang mengambil ruang lapang. Dia kena ambil tempat. Macam kitab ni kalau dekat bawah, dia ambil tempat dekat bawah. Kalau kita angkat ke atas, dia ambil ruang dekat atas. Tapi zat Allah bukan begitu. Zat Allah tak sama dengan makhluk. Maka siapa yang mengatakan Allah itu mengambil ruang, mengambil tempat, maka dia telah masuk kepada fahaman apa? Fahaman mujassimah. Mujassimah ni mentajsimkan Allah, menjisimkan Allah, mengatakan zat Allah itu berjisim, mengambil ruang, mengambil kawasan yang lapang. Kerana zat Allah tak pernah sama dengan makhluk. Kalau kita katakan bahawasanya Allah itu berbentuk, ada rupanya, ada tangannya, maka kita telah menjisimkan Allah. Menjisimkan Allah dengan kata apa? Perlu pada ruang. Dan itu mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita akan bincangkan kenapa jadi mustahil. Kerana, kita sebutkan sedikit, kerana kalaulah Allah itu bersifat juga dengan sifat berjisim ini, maka dia sama dengan makhluk. Maka makhluk tak akan, makhluk tak layak, tak boleh akal kita nak fikir dia bersifat dengan sifat qidam. Sebab makhluk ni perkara yang baru, mesti ada perkara yang menciptakan dia. Tetapi Allah tidak ada perkara yang menciptakan dia. Maka zat dia tidak mungkin akan jadi berjisim. Kerana jisim itu ciptaan daripada sesuatu. Jisim itu adalah ciptaan daripada sesuatu. Kalau Allah juga berjisim, bermaksud Allah juga diciptakan oleh sesuatu. Dan kita dah nafikan perkara ini pada masalah qidam dan juga baqa'. Kita dah nafikan perkara ini daripada masalah qidam dan baqa'. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mukhalafatuhu lil hawadis, bercanggahan, berselisihan, sentiasa tak sama dengan makhluk. Yang pertama pada zatnya. Zat Allah tak akan pernah sama dengan makhluk. Dan Allah juga bukanlah daripada molekul-molekul yang kecil digabung-gabungkan jadi satu jasad yang besar. Bukan. Allah bukan daripada molekul-molekul, bukan daripada objek-objek digabung-gabung jadi satu jasad yang besar. Bukan. Kerana Allah tak akan pernah sama dengan makhluk dan itu mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah juga bukan terbentuk daripada daging, daripada darah, daripada tulang, tisu seperti manusia. Juga Allah tidak mempunyai anggota badan, dan juga bukan pepejal dan juga bukan cecair. Allah bukan dibina daripada cecair, daripada pepejal. Bukan, semua itu adalah perkara yang menjisim, terjisim. Ada jisimnya. Dan Allah tidak berjisim. Allah tidak berjisim. Jisim ni apa? Jisim ni perkara yang mengambil ruang dalam udara kita ni. Dalam alam kita ni mengambil ruang. Selagi mana dia ada, kalau makhluk itu selagi mana dia ada, zatnya ada, pasti dia akan makan ruang. Walaupun habuk yang berterbangan di hadapan kita ni ada, dia ambil ruang, tapi kita tak nampak. Sebesar-besar mana pun molekul, dipanggil jauharatul farad. Molekul yang paling kecil sekali atas muka bumi ni, ataupun atas di dalam alam ni, dipanggil satu molekul yang paling kecil sekali, atom. Itu pun mengambil ruang kerana dia berjisim. Selagi mana kita kata dia ada, maka dia akan mengambil jisim. Selagi mana dia itu adalah zat dan dia makhluk, maka dia akan mengambil ruang. Maka dia berjisim. Sekecil-kecil mana pun dia. Berbeza dengan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Dalil Allah Subhanahu Wa Taala kata, laisa kamitslihi syai'. Allah itu tak sama dengan sesuatu perkara pun. Syai' di situ masuk segala perkara. Segala perkara tak sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sahaja yang satu pada zatnya. Tidak ada zat yang menyerupai zat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Itu bertentangan berlawanan pada zat. Sekarang kita nak sebutkan berlawanan pada sifat. Apakah perbezaan sifat kita dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala? Ketahuilah bahawasanya Allah itu tidak berpihak pada, tidak ada jihad, tiada arah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Apa arah tu? Arah tu atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang, semua tidak ada bagi Allah Subhanahu Wa Taala, kerana semua arah itu adalah sifat makhluk dan itu mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah juga tidak berada di mana-mana. Tidak
berada di mana-mana tempat. Kenapa? Kerana Allah tak berhajat kepada tempat. Kerana tempat itu adalah makhluk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang menciptakan tempat. Allah yang menciptakan ruang. Allah yang menciptakan jisim. Kalau kita kata Allah bertempat, sebelum Allah duduk di situ, di mana Allah duduk sebelum tu? Memang tak boleh masuk akal sebenarnya Allah berhajat kepada tempat. Kerana kalau kita kata Allah berhajat kepada tempat, Allah juga adalah makhluk dan kita dah nafikan perkara ini pada masalah qidam dan juga baqa' dan juga wujud. Allah itu bukan makhluk. Allah tidak berada di mana-mana. Allah juga tiada pergerakan. Tiada pergerakan, tidak memerlukan pergerakan pun. Kena naik atas, kena turun bawah, kena pergi kanan, pergi kiri, tidak perlu. Allah tak berhajat kepada pergerakan, bahkan pergerakan itu adalah ciptaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah tetapkan untuk makhluk. Kamu tak boleh fikir benda ni, ada ke benda yang tiada arah, tidak ada tempat dan tidak ada pergerakan? Ada ke benda ni? Yang kamu tak boleh fikir tu adalah zat Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah adalah zat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah juga tidak berubah. Tidak berubah, tiada perubahan bagi dia. Dia yang dulu yang macam tu, yang sekarang pun yang macam tu, dan akan kekal selama-lamanya macam tu juga. Tidak ada perubahan sedikit pun. Kerana perubahan itu adalah sifat makhluk. Perubahan itu adalah sifat makhluk. Itu antara perkara yang bercanggah. Juga Allah tidak memerlukan masa. Tidak berkait dengan masa. Okey, itu dari segi sifatnya. Juga kita kata di sini dari segi perbuatan. Perbuatan Allah juga tak sama. Perbuatan Allah tidak perlukan alat. Tidak perlukan apa lagi? Tidak perlukan penolong. Tak perlu penolong, Allah boleh buat sendiri je. Dan bukan bersebab. Bukan bersebab maksudnya apa? Maksudnya apa di sini? Maksudnya bukanlah ada perkara yang berlaku, maka Allah buat. Bukan. La li'illah. Tapi ada hikmah. Kena bezakan antara sebab dengan hikmah. Hikmah ini adalah ada perkara yang baik yang datang disebabkan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Allah buat satu perkara itu bukan tujuannya untuk itu. Kalau Allah bertujuankan benda itu, maka Allah buat satu perkara dengan sebab. Itu menjadi sifat makhluk tu. Sifat makhluk. Allah buat satu perkara la li'illah. Bahkan dia tidak mengambil faedah apa-apa pun daripada perbuatannya. Tapi dalam masa yang sama, walaupun bukan bersebab, tiada perbuatan Allah yang sia-sia. Ma khalaqnas samawati wal arda illa bil haqq. Kata Allah SWT, tidaklah kami ciptakan bumi dan langit ini melainkan ada kebenarannya, ada faedahnya dan ada hikmahnya di sebalik perkara yang berlaku. Maka kita kena faham bahawa segala perkara yang berlaku kepada kita, kepada keluarga kita, berlaku di alam dunia ini, segala perkaranya. Walaupun kita nampak buruk sekalipun, kenapa Allah buat macam ni? Mesti ada kebaikan, mesti ada hikmah dan tidak ada perkara yang sia-sia. Cuma kita nampak dengan tak nampak sahaja. Kadang-kadang Allah buka pintu hikmah itu di atas dunia ini, kadang-kadang Allah hanya buka di hari kiamat. Allah buka, kenapa aku dapat musibah ni? Kenapa aku dapat macam ni? Kenapa aku tak kahwin-kahwin lagi sampai sekarang? Kenapa aku dapat isteri macam ni? Kenapa? Maka kata Imam Al-Haddad, law wa kaif, law wa lima wa kaifa qawlu dhil hamak ya'tarid 'ala Allah alladhi khalaq. Kalaulah Allah buat aku macam ni, kalaulah Allah buat aku macam ni, mesti aku tak jadi macam ni. Kalaulah aku tak pergi ke tempat ni, mesti aku tak jadi macam ni. Ataupun walima, kenapa Allah buat aku macam ni? Kenapa Allah tak buat macam ni? Wa kaifa, bagaimana? Macam mana Allah buat macam ni ya? Macam mana Allah sanggup buat macam ni kat aku? Lau, walima, wa kaifa. 3 perkataan. Qaulu dhil hamak, kata-kata orang bodoh. Kata Imam Al-Haddad. Al-hamak ni orang yang bodoh, orang yang jahil. Lau walim wa kaifa qaulu dhil hamak ya'tarid 'ala Allah alladhi khalaq, yang telah membangkang perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan dia. Dia membangkang perbuatan Allah sedangkan Allah yang menciptakan dia. Layakkah dia untuk membangkang penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala? Maka tidak ada kelayakan sedikit pun daripada makhluk untuk bertanyakan kenapa Allah buat macam ni. Tapi orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang beriman dengan sifat 20 dan orang yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan bertanya sedikit pun tentang kenapa Allah buat macam ni. Sebab tu jangan kita selalu tanyakan kepada diri kita kenapa. Kenapa yang berkaitan dengan benda ni lah. Bukan kenapa benda lain. Kenapa awak datang ke rumah saya tu lain. Ini kenapa kita persoalkan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada yang sia-sia. Itu kena i'tikad dalam hati ya. Siapa yang tak i'tikad benda ni bahaya bagi akidah dia.
Siapa yang kata perbuatan Allah ni, kenapa Allah buat macam ni? Kenapa Allah kirimkan COVID-19 sekarang ni? Nak cari hikmah tak ada masalah. Kalau dia sebutkan kenapa untuk dia mencari hikmahnya, tidak ada masalah. Tapi kalau dia kenapakan untuk dia membangkang atau persoalkan, itu ada masalah dalam akidah. Kerana dia tak beriman dengan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana perbuatan Allah tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Maka ini 3 perbezaan. Perbezaan zat Allah, perbezaan sifat dan juga perbezaan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala yang mana kita bahaskan dalam apa? Dalam Allahumma salli Muhammad, dalam sifat yang keempat ini, mukhalafatuhu lil hawadith. Bersalahan, sentiasa bersalahan Allah itu dengan apa? Dengan perkara yang baru ataupun dengan makhluk. Tiada persamaan Allah dengan makhluk. Menafikan, sebab kita sebut di sifat salbiyah kan, sentiasa ada menafikan. Menafikan ada persamaan Allah dengan makhluk ataupun menafikan persamaan makhluk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Apakah dalilnya? Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Di sini disebutkan dalam kitab ini. Subhanahu Wa Taala laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu perkara seperti yang sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, wa huwas samiul basir. Maknanya tidak ada satu perkara pun daripada perkataan syai' ini, sesuatu perkara pun tidak ada yang kamitslihi. Laisa syai'un kamitslihi, ya. Takdir dia laisa syai'un kamitslihi. Tidak ada perkara sedikit pun yang sama dengan semisal dengan Allah Subhanahu Wa Taala, wa huwas samiul basir, dan Allah juga Maha mendengar dan juga Maha melihat. Walam yakul lahu kufuwan ahad dalam surah Al-Ikhlas. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada bagi Allah Subhanahu Wa Taala kufuwan. Dalam riwayat baca kufuan. Kufuan dengan kufuan ni apa? Kufu. Tidak ada perkara yang sekufu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud kufu ni? Perkara yang setaraf dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada satu perkara pun yang setaraf, yang layak nak berganding dengan Allah SWT, tidak ada. Allah itu maha perkasa, maha hebat, maha agung, dan makhluk ini semuanya adalah penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka 2 dalil ini adalah dalil naqli. Dalil naqli. Kenapa surah ini diturunkan? Surah Al-Ikhlas ini diturunkan ketika mana orang kafir Quraisy bertanya kepada Rasulullah SAW. Wahai Muhammad, kata orang kafir Quraisy, wahai Muhammad, kami ada Tuhan kami berhala-berhala ni. Kami nampak Tuhan kami. Maka di mana Tuhan kamu? Sif lana rabbak. Misalkan, tunjukkan kepada kami, sifatkan kepada kami Tuhan kamu. Maka Allah pun turunkan surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini surah yang sangat-sangat padat dengan tauhid. Sebab itu dinamakan sebagai surah Ikhlas. Khalis tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Surah Ikhlas ini adalah surah yang sangat bicara sangat-sangat dalam tentang tauhid. Menafikan beberapa perkara tentang Allah Subhanahu Wa Taala yang tak layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu satu ataupun esa, tunggal, menunjukkan pada sifat apa? Sifat wahdaniyah. Allahus samad, Allah itu adalah tempat bergantung, tempat kembali semua makhluk. Tempat kita cari apa-apa, tempat rujukan, tempat kembali kepada semua makhluk. Allahus samad, itu menunjukkan kepada apa? Menunjukkan kepada sifat kudrah Allah Subhanahu Wa Taala, menunjukkan kepada sifat iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Lam yalid walam yulad, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan Allah Subhanahu Wa Taala. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada baginya sekufu, tidak ada baginya perkara yang setaraf dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kufu-kufu tu dalam perkahwinan kan, ada orang yang sekufu dengan kita, ada orang sekufu dengan kita, itu masalah fiqh. Tapi sekarang kita nak bincangkan tentang kufu tu apa? Kufuan. Kufu al-kafaah, yang setaraf dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Apakah dalil akli? Apakah dalil akli pada Allah itu bersifat dengan sifat mukhalafatuhu lil hawadis? Dalil akli. Kita kata jika Allah itu serupa dengan makhluk, maka sudah pasti Allah juga baru. Allah juga adalah makhluk. Dan perkara ini kita telah nafikan pada dan perkara ini mustahil. Mustahil seperti mana yang kita nafikan pada sifat baqa dan qidam. Dalil akli,
Jika Allah itu serupa dengan makhluk, maka sudah pasti Allah juga adalah makhluk. Jika Allah sama dengan hawadith, dengan hadith, sudah pasti Allah juga adalah hadith. Sebab hadith ni perkara yang baru, nama pun benda baru dah. Bila benda baru, mestilah ada sesuatu yang qadim yang menciptakan dia. Maka jika Allah sama dengan makhluk, daripada sifatnya ke, daripada zatnya ke, pada perbuatannya ke, maka Allah sudah pastilah juga bersifat dengan baru juga. Allah juga adalah baru lah. Maknanya Allah tu baru diciptakan. Dan ini kita dah nafikan pada sifat wujud, pada sifat qidam, pada sifat baqa. Maka itu pada akal kita pun kata, Allah wajib bersifat dengan sifat apa? Mukhalafatuhu lil hawadith. Sentiasa bersalahan, sentiasa bertentangan, tak pernah sama, sentiasa berlawanan dengan perkara yang baru, iaitu hawadith ataupun makhluk. Maka perlu kita tahu bahawasanya perlu seorang mukmin itu yakin betul-betul dalam hati dia. Ini antara sifat yang sangat penting kita belajar, kita faham. Kerana banyak orang kita kata apa? Tersilap pada memahami sifat mukhalafatuhu lil hawadith. Itulah yang keluar nanti masalah ayat mutasyabihat. Nanti kita akan bincangkan sedikit masalah ayat mutasyabihat. Macam mana kita nak faham ayat mutasyabihat. Baik. Apakah kebaikan daripada kita belajar ilmu sifat mukhalafatul hawadith ini adalah untuk keluar daripada fitnah. Selamat daripada dua fitnah, iaitu fitnah dunia berupa Dajjal dan juga fitnah akhirat. Fitnah akhirat. Kerana Dajjal akan mengaku dia itu Tuhan pada hari kiamat nanti. Ataupun sebelum kiamat nanti akan keluar satu makhluk Allah ni yang dinamakan Dajjal, yang mana dia akan mengaku dia itu adalah Tuhan. Barang siapa yang tak faham bahawasanya Allah itu mukhalafatul hawadith, maka dia akan percaya Dajjal itu adalah Tuhan. Tapi siapa yang betul-betul faham, yang kuat akidahnya, yang betul-betul faham tentang Allah itu tak akan pernah sama dengan makhluk, nampak saja Dajjal mengaku dia Tuhan, bertambah lagi keyakinan kita, kata itu bukan Allah, itu bukan Tuhan. Sebab apa? Sebab dah nampak depan mata kita, dengan tubuh badannya, dengan ada matanya, dengan ada tangannya, dengan jasad yang besarnya, itu bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang belajar sifat mukhalafatul hawadith, memang dia akan tolak mentah-mentah Dajjal ni bukan Tuhan. Sebab itu akan terselamat daripada fitnah Dajjal, dan juga akan terselamat daripada fitnah akhirat. Baik. Maka perlu kita faham betul-betul bahawasanya Allah tak akan pernah sama dengan makhluk. Dan segala perkara, ini kena pegang betul-betul lah. Keyword di sini, segala perkara yang bermain dalam akal fikiran kita, segala perkara yang bermain di akal fikiran kita tentang zat Allah Subhanahu Wa Taala, itu bukan sekali Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan Allah. Yang kamu bayangkan itu bukan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah dah ciptakan akal kita ini mampu memikirkan perkara yang ada sahaja, yang ada boleh dilihat di atas bumi ni sahaja. Perkara yang kita belum lihat seperti zat Allah, kita tak boleh fikirkan. Perkara yang belum kita lihat, kita tak mampu nak fikirkan. Macam mana benda tu? Macam zaman dulu juga. Zaman dulu, boleh ke zaman-zaman sebelum 200-300 tahun dahulu, sebelum adanya kapal terbang, boleh tak kita nak fikirkan tentang kapal terbang? Ada perkara yang boleh memindahkan seorang itu daripada tempat yang jauh kepada tempat yang jauh dalam waktu yang dekat. Boleh nak fikir tak? Boleh nak fikir ke tak? Tak boleh nak fikir. Sebab belum ada lagi. Begitulah juga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak mampu fikir tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama kerana Allah dah hadkan akal kita. Allah dah hadkan akal kamu. Dia punya maksimum, dia punya kuasa dia sampai sini saja. Tak boleh fikir tentang zat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kerana kita belum lihat Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita tak mampu nak fikirkan tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Zatnya, ada pun sifatnya dan fa'alnya kita boleh fikirkan. Tapi itu pun secara pemahaman yang sangat ringkas, yang sangat cetek tentang sifat Allah dan tentang perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pun hakikatnya kita tak mampu faham pun tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana kita hanya mengenal Rasulullah SAW, hanyalah bayangnya sahaja. Seperti mana kata Sayyidina Uwais Al-Qarni, begitulah juga kita hanya kenal Allah bayangnya sahaja. Walaupun tidak ada bayang bagi Allah, tapi nak nisbahkan, nak katakan tak kenal Allah melainkan sedikit sahaja. Tak kenal Allah melainkan sedikit sahaja yang Allah bukakan pintu kefahaman untuk kita. Alhamdulillah, itu pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari kiamat nanti orang-orang yang beriman akan dapat lihat zat Allah Subhanahu Wa Taala. Baru sekarang kita faham macam mana rupa bentuk zat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Di sini dikatakan bahawasanya para ulama mengatakan man taraka arba'a kalimat kamula imanuhu. Barang siapa yang meninggalkan 4 kalimah. Barang siapa yang meninggalkan 4 kalimah, maka sempurnalah iman dia. Aina wa kaifa wa mata wa kam. Di mana dan bagaimana dan bila dan berapa. Ini tentang zat Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa yang meninggalkan 4 kalimah ini, maka kamula imanuhu, akan sempurnalah iman dia. Akan sempurnalah iman dia. Apa dia itu? Aina wa kaifa wa mata wa kam. Saya tulis di sini.
Saya tulis bahasa Melayu lah sebab tu susah nak tulis Arab ah. Barang siapa yang meninggalkan 4 kalimah ini, maka sempurnalah iman dia. Maksudnya iman tentang apa? Iman tentang sifat mukhalafatuhu lil hawadis. Apa benda tu? Yang pertama, di mana ataupun aina. Yang kedua, bagaimana. Yang ketiga, bilakah. Ataupun yang keempat, berapa. Barang siapa yang meninggalkan 4 perkara ini kata-kata ulama Usuluddin, barang siapa yang meninggalkan 4 kalimah ini, maknanya tak tanyakan tentang Allah Subhanahu Wa Taala tentang 4 perkara ini, di mana, bagaimana, bila, berapa. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala? Soalan tu pun dah salah dah. Kerana kita bertanya tentang perkara yang mustahil bagi Allah. Soalan tu pun dah salah dah. Kamu tanya tentang tempat sedangkan Allah tak bertempat. Soalan pun dah salah dah. Maka nak jawab, perlu jawab ke? Asalnya tak perlu jawapan pun. Sebab itu Imam Malik pukul orang yang tanya di mana Allah SWT ni. Pukul tu. Wasu'al anhu bid'ah. Kata Imam Malik. Tanya tu pun bid'ah dah. Sahabat-sahabat tak tanya pun tentang di mana Allah SWT. Baik. Dan juga bagaimana rupa bentuk Allah SWT juga tak ditanyakan. Kerana kita tak mampu fikir tentang zat Allah SWT. Seperti mana kita sebutkan kata-kata Imam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, tafakkaru fi makhluqatillah wa la tafakkaru fi dhatillah. Fikirlah tentang makhluk Allah, tak penciptaan Allah. Jangan sesekali fikir tentang zat Allah Subhanahu Wa Taala. Bilakah Allah itu ada? Bila Allah itu ada? Bila juga tak berkait dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana bila bertanya tentang zaman, bertanya tentang waktu, tempoh, dan Allah tak berkait dengan zaman, dengan masa, dengan tempoh, kerana ketiga-tiga itu adalah apa? Makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Bertanya tentang berapa pun tak layak soalan itu bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau orang tanya juga macam mana? Kalau orang tanya juga, di manakah Allah Subhanahu Wa Taala? Kita kata jawapan yang paling kita kata apa? Yang paling ringkas dan senang untuk difaham, laisa fi makanin wa la yamuru alaihi zaman. Allah tidak berada pada sesuatu tempat dan tidak terikat dengan masa. Allah tak terikat dengan masa dan Allah juga tak terikat dengan tempat. Kerana siapa yang menempatkan Allah pada sesuatu tempat? Kalau kita kata Allah ada di satu tempat, ada di atas ke, bawah ke, kanan kiri ke, kita kata Allah ada di satu tempat, menunjukkan yang pertama Allah berjisim. Sebab apa? Sebab dah ada atas, bawah, depan, belakang, dan dia juga berhajat kepada tempat, dan dua-dua benda itu adalah perkara yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana rupa Allah? Mustahil bagi Allah kita boleh tahu, mustahil kita tahu zat Allah Subhanahu Wa Taala di dunia ini. Tidak ada seorang pun daripada makhluk yang dapat melihat zat Allah, dapat melihat dengan mata kepala dia tentang zat Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja yang bukakan hijab secara yaqadhah, Adapun dalam mimpi, ulama-ulama mengatakan boleh, jaiz seorang itu melihat Allah dalam mimpi. Bahkan Imam Malik ni mengatakan dia dah melihat Allah beberapa kali dalam mimpi. Dalam mimpi tidak ada masalah, tidak ada mustahil bagi akal di sini. Tapi Allah SWT, mustahil bagi seorang itu melihat zat Allah di atas dunia ini. Kerana Allah dah janjikan hanya Nabi Muhammad saja yang melihat zat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Berapa? Bilangan Allah juga. Qul huwallahu ahad. Allah itu esa, Allah itu tunggal. Wahidun la min killah. Allah itu satu tanpa ada pecahan. Jangan kita faham satu boleh dipecah jadi dua pula. Bukan. Allah itu satu tanpa ada pecahan. Maka, kalau orang tanya kepada kita, kalaulah Allah tidak ada di langit, sebab ada pendapat-pendapat yang mengatakan, fahaman-fahaman yang salah mengatakan Allah berada di langit. Apa dia orang kata sebab apa dia di langit? Sebab kita bila berdoa, kita angkat tangan ke langit. Ya Allah, ya Allah. Nabi pun angkat tangan ke langit. Nabi pun suruh kita angkat tangan ke langit. Kalau minta manfaatkan, kalau tolak balik, tolak ke belakang. Baik. Kata Allah ada di langit sebab apa? Sebab bila kita berdoa, kita angkat tangan ke langit. Kita kata langit itu hanyalah kiblat pada berdoa. Seperti mana Kaabah adalah kiblat ketika mana kita semayang. Kalaulah Allah berada di langit, kenapa ketika kita semayang kita menghadap kiblat? Kenapa tak menghadap ke atas? Yang pertama. Yang kedua, kalaulah Allah duduk di langit, sebelum ada langit Allah duduk kat mana? Dan kalaulah Allah berada di langit, menunjukkan Allah ada arah. Ada atas, ada bawah, ada kanan, ada kiri.
Sebab dah berada di atas, kita telah mengisbatkan jihad bagi Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu mustahil bagi Allah kerana Allah tak bersifat dengan sifat makhluk. Allah tak akan bersifat dengan sifat makhluk yang kita dah bincang tadi. Allah tidak ada tempat, tidak ada arwah, tidak ada bentuk, tidak ada apa-apa pun. Kerana itu semua adalah sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang mustahil. Tidak ada sifat-sifat begitu tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yakinlah bahawasanya Allah tidak ada tempat, bukan di langit, bukan di bumi. Dah ada satu lagu tu kan yang seorang ustaz tu nyanyi tu. Allah tidak ada tu. Sedap lagu tu. Meninggal dah ustaz tu. Meninggal dah ustaz tu. Ustaz Zulkifli tu. Lagu dia tu sangat-sangat mantap sebab dah terangkan tentang sifat-sifat Allah, tentang zat Allah Subhanahu. Tidak ada tempat, tidak ada apa masa. Janganlah kau katakan begini-begini. Tak ingatlah lagu tu. Dah, balik nanti buka dekat YouTube. Tak tahu nak search apa tu. Lagu tentang zat Allah ke apa ke. Sedap lagu tu dan memang tepat maknanya. Memang sangat-sangat tepat maknanya, bertepatan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, maka kita kata kita berdoa ke langit kerana kiblat doa itu di langit. Kiblat doa itu di langit. Dan juga kita solat ke menghadap Kaabah kerana bukan kata Allah berada di Kaabah, tetapi kiblat semayang itu di Kaabah. Dulu berada di Baitul Maqdis, tapi dipindahkan ke Kaabah Al-Musyarrafah di Makkah Al-Mukarramah. Baik, maka begitulah. Perlu kita faham bahawasanya Allah tidak ada di mana-mana, bukanlah di langit, bukanlah di bumi. Baik. Kalau ada orang yang terjemahkan hadis Nabi SAW yang mengatakan sesungguhnya Allah itu akan turun ke langit dunia. Innallaha yanzil ila sama'id dunya. Allah akan turun ke langit dunia pada sepertiga akhir malam kan. Setiap malam Allah turun. Ada orang yang menterjemahkan turun tu turun betul. Turun daripada atas ke bawah. Kita kata yang pertama itu mustahil bagi Allah SWT sebab itu turun itu sifat makhluk. Nanti kita akan bincangkan macam mana nak faham ayat mutasyabihat. Sebelum tu nak katakan bahawa mustahil Allah itu turun daripada atas ke bawah. Kita fikir pada akal kita. Kalaulah Allah itu turun pada setiap malam ke langit dunia pada sepertiga akhir malam. Setiap malam Allah turun. Kalau kita ambil fahaman mereka yang katakan Allah turun daripada atas ke bawah. Dan bumi ini berputar, berpusing. Dan setiap waktu ada kawasan bumi sekarang ni yang waktu dia adalah 1/3 akhir malam. Dan hadis itu umum. Maknanya semua tempat Allah akan turun kalau kita faham dengan fahaman zahir tadi. Maka maknanya kalau fahaman dia orang itu Allah kerja dia naik turun je. Kalau nak turun mesti kena naik dulu. Turun naik. Sebab apa? Sebab bumi ni sentiasa berputar dan sentiasa ada waktu, sentiasa ada apa? Sentiasa ada tempat yang mengalami 1/3 akhir malam. Contohnya sekarang dekat Malaysia, pagi. Mungkin nanti dalam setengah jam nanti dekat Indonesia pula. Lepas tu dekat Singapura pula. Berbeza-beza waktu kan. Sepertiga akhir malam tu sentiasa ada di atas bumi ini. Maknanya Allah sentiasa naik turun. Maka itu perkara yang mustahil. Jauh dengan Allah SWT. Allah bukan turun. Allah bukan turun daripada atas dan ke bawah. Bahkan setengah ulama mengharamkan kita terjemahkan sebagai turun. Yanzil, jangan terjemahkan. Jangan terjemahkan kepada turun. Tapi kita ada dua mazhab. Nanti kita akan bincangkan apakah pegangan kita tentang ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat yang menceritakan tentang perkara-perkara yang serupa makhluk. Dalam Quran, dalam hadis ada ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang sebutkan Allah itu macam makhluk. Tetapi bercanggah dengan ayat Allah SWT, laisa kamitslihi syai'. Maka kita kena faham bahawasanya Allah menggunakan kata-kata begitu adalah berupa majaz dalam penggunaan bahasa Arab sahaja. Itu dari segi mazhab takwil lah. Nanti kita akan bincangkan bahawanya kita mazhab Ahlussunnah ada dua mazhab. Tulis sini sikit. Cara memahami ayat mutasyabihat. Kita ada dua mazhab. Dan kedua-dua mazhab ini ada pada zaman Nabi SAW. Kita kata hanya mazhab tafwid sahaja ada pada zaman Nabi. Sebenarnya mazhab takwil juga ada. Kerana Sayyidina Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud antara dua sahabat yang melakukan takwil. Yang dah takwil pada zaman sahabat. Dan sahabat takkan pernah buat silap. Bahkan dalam kitab Ahlussunnah wal Jamaah ada menyebutkan bahawasanya kitab ni Ahlussunnah wal Jamaah Syahadatul Ulama Al-Ummah wa Adillatuhum ada menyebutkan bahawasanya sahabat juga ada yang mentakwil. Maknanya takwil ni bukan perkara yang baru. Maknanya ada asas takwil. Baik, kita bincang dulu apakah perbezaan di antara tafwid dengan takwil. Mazhab pertama dipanggil mazhab salaf. Bukan salafi. Salaf. Mazhab salaf ini siapa? Mereka-mereka yang berada
pada zaman 300 tahun pertama. Digelar sebagai kaum salaf. Sebagai kaum salaf. Baik. Mereka ni macam mana pendapat mereka tentang ayat mutasyabihat? Bila Allah menyebutkan Allah turun daripada langit, Ar-Rahman al-Istawa, yadullah fawqa aydihim, kullu syai'in halikun illa wajhahu. Allah menyebutkan muka, tangan, sak, betis Allah Subhanahu Wa Taala. Itu semua jangan sebut terjemah, jangan sebut betis, jangan sebut tangan kalau nak selamatlah. Baik. Para salaf dahulu memahami ayat-ayat tersebut, mereka apa? Okey, yang pertama kena faham beza tafwid, dipanggil ni mazhab tafwid. Tafwid ni apa? Menyerahkan makna kepada Allah. Allahu wa rasuluhu a'lam. Allahu a'lam dengan makna tersebut. Aku beriman dengan ayat ini, tetapi maknanya aku serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kena faham perbezaan di antara tafwid yang betul ini dengan tafwid yang ada setengah kaum yang mendakwa mereka tafwid sekarang. Saya kena sebut benda ni sebab sangat-sangat bahaya. Baik. Tafwidnya golongan salaf adalah mereka sarful ma'na al-mutabadir fi dhihn dulu. Mereka menolak dahulu. Mula-mula sekali, menolak dahulu. Maknanya gini. Dua step Step pertama, menolak makna yang timbul ataupun makna apa? Mutabadir ni apa? Makna yang terlintas. Terlintas pada akal kita. Allahu Akbar. Dari sifat makhluk. Bila mereka mendengarkan ayat yadullah fawqa aydihim, yad Allah di atas tangan-tangan mereka. Mereka dengar ayat ni. Mereka dengar ayat Ar-Rahmanu ala arasy istawa. Allah di atas arasy istawa. Mereka tak terjemahkan. Seterusnya mereka dengar ayat kullu syai'in halikun illa wajhahu. Segala perkara itu binasa kecuali wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mereka dengar ayat-ayat macam ni, kata macam ni, yang pertama sekali mereka buang dulu maksud yang mula-mula datang. Maksud tangan, maksud muka, maksud betis, maksud turun, maksud duduk. Makna yang datang mula-mula tu, dia orang buang dulu. Maknanya benda ni mustahil bagi Allah sebab mereka beriman dengan mukhalafatul hawadith. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Sebab tak boleh nak gabungkan dua ni, tak boleh nak gabungkan. Kalau kita kata Allah tidak berjasad, tidak berjisim, memang tidak ada benda-benda ni. Lepas tu baru mereka kata, step kedua baru mereka kata apa? Allah. Step kedua barulah mereka kata, serahkan makna pada Allah. Okay, saya nak tunjukkan perbezaan di antara tafwid yang betul dengan tafwid yang digembar-gemburkan setengah-tengah kaum pada hari ini. Okay, tafwid orang salaf dulu, bila dengar saja ayat mutasyabihat, mereka buang dulu daripada kepala dia orang makna zahir. Makna zahir jangan pegang langsung. Barulah serahkan maknanya yad macam mana? Wallahu a'lam. Tak terjemahkan dan tak terima makna yang zahir, makna yang mutabadir, pada makna yang terlintas pada akal kita daripada sifat-sifat makhluk. Kerana itu tak layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kita akan faham kenapa Allah gunakan benda ni dalam masalah takwil nanti. Okey. Mereka yang mendakwa tafwid sekarang, yang pemahaman yang salah, mereka pegang dulu makna zahir. Bila kata yad, diterjemahkan tangan. Letak dulu tangan dalam kepala ni. Baru kata tangan tak sama macam tangan kita. Allah turun. Ambil dulu turun. Pegang turun dalam kepala. Turun bukan macam kita. Kita kata itu pemahaman yang salah. Itu kamu dah mengisbatkan sifat makhluk pada Allah. Kamu telah mentajsimkan Allah Subhanahu Wa Taala dan itu mustahil dan bahaya dari segi akidah. Setengah ulama mentafsir saja, yufassir saja. Maknanya mereka itu mati dalam keadaan fasik. Setengah daripada orang-orang yang syadid, ulama yang syadid kata kufur wa'liyazubillah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita ambil, kita tidak mengkufurkan mana-mana orang. Kita kata mereka hanya berdosa saja pada i'tikad perkara tersebut. Siapa yang beriktikad macam ni, mereka berdosa saja. Kita tak mengkafirkan mereka dan tak membid'ahkan mereka. Dan ini sebenarnya akidah yang bid'ah. Akidah yang bid'ah tidak ada pada zaman Nabi SAW. Baik, harap-harap boleh faham. Harap-harap boleh faham bahawasanya mazhab pertama adalah mazhab salaf yang menggunakan tafwid. Tafwid ini menyerahkan makna kepada Allah Subhanahu Wa Taala berkenaan dengan ayat mutasyabihat. Tapi mereka ada dua step. Step pertama, buang dahulu makna yang zahir. Bila dengar yad, bila dengar istawa, bila dengar wajah, bila dengar sak, semua itu mereka tak terjemahkan dan mereka tak
terima makna yang zahir. Makna yang terlintas dalam kepala otak daripada sifat makhluk, mereka buang dulu. Lepas tu baru serahkan kepada Allah SWT. Maka mereka kata, aku beriman dengan ayat ini, maka yad yang dimaksudkan oleh Allah tu macam mana? Bukan tangan. Tapi Allahu a'lam. Wallahu a'lam. Dia dah berlalu zaman salaf ini, timbul golongan-golongan yang lain yang baru masuk Islam, mereka banyak bertanya. Macam mana ijab ini? Macam mana kita kata wajah ini? Macam mana turun ini? Macam mana istawa ini? Maka timbullah mazhab yang kedua. Dan sebenarnya mazhab ini pun dah ada pada zaman Rasulullah. Yang saya kata tadi, Ibnu Mas'ud pun dah mentakwil. Dah ada yang ayat-ayat yang Ibnu Mas'ud mentakwil. Dan memang tidak dapat tidak kena ada takwil. Mazhab takwil. Panggil mazhab khalaf. Khalaf ni yang belakang. Salaf yang dulu, khalaf ni yang ke belakang. Dia menggunakan mazhab kaedah takwil. Mana mazhab ada dua, mazhab salaf dan mazhab khalaf. Kaedah ada dua. Mazhab salaf menggunakan tafwid, mazhab khalaf menggunakan takwil. Takwil ni apa? Mentakwilkan. Maknanya tak tahu macam mana takwil. Takwil ni kita menggunakan makna yang bukan jelas. Kita gunakan makna yang tak jelas, yang layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya saya buat ayat, saya gunakan ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Subhanahu Wa Taala di atas arasy istawa. Istawa ni terjemah apa? Istawa dalam bahasa Arab bukan hanya satu makna sahaja. Kalau kita buka kamus Arab, istawa daripada bahasa Arab tak silap saya ada 18 makna. Ada 18 makna pada kalimah istawa. Bukan hanya makna duduk sahaja. Bahkan ada lagi makna yang lebih layak, itu istaula. Istaula tu apa? Mentadbir ataupun menguasai. Allah, kalau kita bandingkan dua makna ni, Allah duduk di atas arasy ataupun Allah bersemayam di atas arasy, dengan makna Allah mentadbir ataupun menguasai arasy. Makna mana yang lebih sesuai? Makna yang menguasai lebih sesuai, kerana itu tak bercanggah dengan laisa kamitslihi syai', dan itu tidak ada masalah bagi Allah nak menggunakan makna yang mana-mana satu. Maka kita wajib untuk takwilkan, bukan makna duduk, kerana duduk itu mustahil, kita dah bincang tadi. Allah tak akan pernah sama dengan makhluk. Bila kata ada duduk, kena ada, kena ada punggung. Bila duduk, kena ada tempat duduk. Bila duduk, kena ada atas bawah. Itu perkara yang mustahil bagi Allah SWT. Bila kita kata Allah duduk tetapi duduk bukan macam kita, duduk tu sendiri dah pun sifat makhluk. Tak boleh nak buang dalam kepala kita ni duduk yang bukan macam makhluk. Memang duduk dah memang sifat makhluk. Dah, maka kita takwilkan. Kita kata ambil makna yang lebih sesuai, sedangkan memang ada dalam bahasa Arab. Dan Allah turunkan Al-Quran ini dengan makna bahasa Arab. Ketika mana Allah turunkan Al-Quran, bahasa Arab dah ada dah lama dah. Orang Arab dah memang faham dah. Maksud istawa di sini adalah apa? Adalah menguasai. Istaula. Buka kamus Arab tengok. Tengok makna istawa. Keluar makna banyak sangat. Sebab perkataan Arab ni dia ajib sangat. Satu perkataan boleh keluar sangat-sangat banyak makna. Dah, contohnya perkataan ain. Perkataan ain. Maksud mata pun boleh. Maksud spy pun boleh. Maksud emas pun boleh. Dah. Maksud penyakit ain pun boleh. Satu perkataan tu. Tapi keluar sangat-sangat banyak makna. Itu keajaiban bahasa Arab. Dan Allah menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Kerana orang Arab dah faham maknanya. Sebab tu orang dulu tak bertanya. Sebab dia orang faham dah. Istawa tu bukan duduk. Istawa tu menguasai. Dah, contoh saya kata, hari ini Raja Melaka dah pegang. Saya Raja Melaka lah. Hari ini Raja Turki dah pegang Israel. Hari ini Raja Turki dah pegang Israel. Maksudnya apa pegang? Pegang dengan tangan ke? Menguasai lah. Itu dari segi, kita panggil apa? Penggunaan bahasa memang macam tu. Bahasa Arab kita pun, bahasa Melayu pun ambil daripada bahasa Arab juga. Menguasai juga panggil, pegang juga panggil. Dah. Dan kita kena takwil. Semua ayat mutasyabihat tu ulama-ulama usul kita, usul tauhid dah takwil dah. Dah sediakan makna yang sesuai dah untuk Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjaga akidah kita. Kenapa mereka sampai takwil? Sebab adanya orang-orang awam ni lah. Banyak bertanya ni. Orang dulu tak bertanya. Serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat akidah mereka. Tak, tapi bila dah masuk Islam ramai, datang orang daripada Rom, daripada Parsi, daripada Greece, daripada apa, masuk dengan berbagai falsafah mereka, berbagai paham mereka banyak bertanya, maka terpaksa buatkan juga takwil ni sebagai satu asas, sebagai satu kaedah. Sentiasa kita kena takwil. Dan ini yang lebih selamat pada zaman sekarang. Takwilkan. Dan jangan cakap takwil ni bid'ah, kerana pada zaman Nabi pun dah ada sahabat-sahabat yang mentakwilkan kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala. Dan memang kena ada takwil. Kalau kata dalam ayat Al-Quran kata, "Wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa a'ma."
barang siapa yang di atas dunia ini mereka buta, maka akhirat pun mereka akan buta. Buat macam mana ayat ni? Kalau kita tak boleh takwil ayat Quran. Dalam Quran Allah kata, barang siapa yang atas dunia ini buta, tak nampak mata dia, akhirat pun dia akan buta. Maknanya orang buta atas dunia ni semua akan buta ke atas akhirat nanti? Ulama mentafsirkan ayat tersebut, siapa yang buta maknanya tak nampak hidayah Allah, tak nampak petunjuk Allah, buta hatinya, tak nampak petunjuk Nabi Muhammad, maka hari kiamat pun dia akan buta. Bukan maknanya buta tak nampak mata dekat dunia ni, tapi buta hatinya. Ditakwilkan buta tadi dengan buta hati. Tak sebut pun dalam Quran buta hati. A'ma tu dari segi bahasanya buta mata kalau asalnya. Tapi boleh diterjemahkan juga antara makna a'ma juga adalah buta hati. Maka kita ambil makna yang lebih layak. Itu kalau bukan pada hak Allah SWT pun kita takwilkan, apatah lagi kalau pada hak Allah SWT, lebih lagi kita kena takwilkan. Maka takwil ini, step pertama dia sama juga. Menolak dulu. Apa saya tulis tadi? Menolak makna yang timbul dulu. Menolak makna yang timbul ataupun terlintas pada akal kita. Barulah takwilkan. Takwil maksudnya apa? Kita gunakan makna yang sesuai bagi Allah. Dan memang setiap kalimah yang Allah gunakan itu ada makna-makna yang lain yang lebih sesuai. Tidak ada makna yang kita datangkan baru, tidak ada. Semuanya makna dah ada memang dalam bahasa Arab zaman dulu. Memang dah faham dah perkara tersebut. Contohnya, yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah kalau diterjemahkan bahasa Arab. Tapi yad Allah di atas tangan-tangan mereka. Apa maksud tangan Allah di situ? Kuasa Allah. Ataupun penguasaan Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah, penjagaan Allah di atas tangan-tangan mereka. Ayat itu ketika mana Allah kata, ketika sahabat berbai'ah dengan Rasulullah SAW, mereka bai'ah janji dengan Rasulullah, ya Rasulullah, aku tak nak buat sekian, aku nak buat sekian, bai'ah dengan Rasulullah. Allah kata, tangan Allah di atas tangan mereka, maknanya Allah merahmati perjanjian tersebut, Allah menjaga mereka dengan sebab perjanjian tersebut. Itu maksudnya takwil. Takwil itu kita menolak makna dulu yang asal, makna mutabadir, makna yang terlintas, yang tak layak bagi Allah. Kita cari makna yang lebih sesuai dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Saya harap penerangan ini sangat-sangat jelas tentang masalah cara memahami ayat mutasyabihat. Cara memahami ayat mutasyabihat, mazhab pertama mazhab salaf yang menggunakan kaedah tafwid. Tafwid ini berbeza dengan tafwid yang ada setengah kaum mendakwa mereka juga tafwid dan mereka menggelar diri mereka salafi. Baik. Yang kedua, mazhab khalaf. Itu mazhab takwil, iaitu menolak dulu makna yang timbul secara jelas dalam akal kita, kemudian takwilkan, gunakan makna yang sesuai. Seperti istawa tadi, ada makna yang lain yang lebih sesuai dengan Allah SWT, iaitu istaula, menguasai arash Allah. Maknanya Allah nak sebut pasal arash tu, bukanlah Allah nak kata aku berhajat kepada arash. Sebab arash tu besar sangat, dia punya saiz dia punya sangat-sangat makhluk yang sangat besar sekali, sehingga dikatakan, apa dia punya perumpamaan arash ni? Tak silap saya seperti cincin di tengah padang pasir ataupun tu kursi. Tak silap saya. Seperti cincin yang dilempar di padang pasir. Macam mana nisbah arash dengan alam, dengan bumi ini? Bumi di hadapan arash ibarat cincin yang dilempar di padang pasir. Maknanya kecil sangat bumi ni. Allah ciptakan arash. Patut Allah kata Allah atas arash istaula. Adakah Allah nak kata Allah nak duduk atas arash? Mesti dia nak tunjukkan tentang kekuasaan dia. Allah menguasai arash itu yang besar tu pun Allah kuasai. Apatah lagi bumi yang kecil ini. Bumi yang kecil ini yang mana kita nampak besar ni dah memang bawah kuasaan Allah SWT. Allah boleh lenyapkan bila-bila masa sahaja. Kerana Allah menguasai benda yang lebih besar daripada bumi. Itu maksudnya kena faham pemahaman yang betul tentang ayat-ayat mutasyabihat. Baik. Wallahu a'lam. Sampai di sini saja kita bincang satu bab saja hari ini sebab bab ini sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting dan banyak kekeliruan. Kekeliruan. Allahu Akbar. Kekeliruan. Keraguan, kekeliruan banyak berlaku pada masalah ni. Tapi insya-Allah kalau kita ikut ulama, kalau kita belajar betul-betul dengan ulama yang mengambil sanad daripada guru dia sampai ke guru dia, sampai kepada Abu Hasan Asy'ari, sampai kepada Abu Mas'ud Al-Maturidi, yang mana mereka pun ambil akidah daripada guru mereka sampai kepada para sahabat, sampai kepada Rasulullah SAW. Nak selamat belajar ni kena belajar ilmu yang bersanad. Yang ada sanad. Maksud sanad ni apa? Maknanya belajar dengan guru yang belajar dengan guru. Bukan
belajar dengan guru yang dia hanya baca sendiri, buka Google, tengok YouTube, lepas tu dia syarahkan. Ustaz, masih wujud ke golongan yang berpegang dengan manhaj salaf yang sebenar pada zaman sekarang? Ada je. Masih ada je orang-orang, maknanya boleh sahaja, tidak mustahil perkara tersebut. Ada tak ada wallahu alam lah, tapi tidak mustahil, itu masih ada. Bergantung kepada keimanan dia. Buka ni. Masih boleh jadi ada juga. Tapi wallahu alam, ada ke tidak ada, saya tidak tahu. Adakah lagi? Tapi tidak ada masalah bagi seseorang tu kalau dia nak berpegang dengan mazhab salaf. Tapi takut hati dia membuat-buat nak tanya juga apakah makna dia. Sebab masalah manusia ni nak bertanya tentang perkara yang tak patut. Maka dia tanya-tanya, maka ulama sediakan pendapat yang kedua ataupun kaedah yang kedua, itu kaedah takwil. Kaedah takwil lebih selamat pada zaman sekarang. Bukan kata tak selamat kaedah tafwid ni. Pada zaman sekarang, kaedah yang lebih selamat adalah kaedah takwil. Kalau nak berpegang dengan tafwid saja boleh, tapi kena faham tafwid yang betul. Tafwid yang betul. Jawab dah tadi. Okey, ada soalan lagi? Kalau ada soalan boleh tanya sebelum kita tutup kelas kita, dan insya-Allah pada hari Ahad depan kita akan sambung balik. Kita akan selesaikan sifat salbiyah, muqabilul hawadith, qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah. Dua sifat lagi, qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah. Dan harap-harap minggu depan juga kita boleh masuk pada sifat ma'ani. Sifat ma'ani. PKP sambung lagi kan? InsyaAllah kita boleh sambung lagi. Harap-harap lepas PKP pun kita boleh sambung lagi. Kelas ini, harap-harap kita boleh khatamkan kelas ini. Lepas daripada sifat 20 ni, insyaAllah kita akan berjalan lebih laju. Sebab dah perbincangannya dah lebih mudah. Dah lebih senang faham. Sebab berkenaan dengan Nabi dan berkenaan dengan sifat-sifat apa perkara-perkara sam'iyat, perkara ghaibiyat. Allahu a'lam. Kalau tidak ada soalan lagi, saya berhenti di sini saja. Apa yang baik daripada Allah SWT, apa yang buruk daripada diri saya sendiri. Dan kita mohon kepada Allah supaya Allah memberi kita kefahaman pada agama ini, memberi kita taufik untuk beramal dan menjadikan ilmu ini sebagai sebab untuk kita mendekatkan diri kepada Allah SWT, dan bukanlah sebab untuk kita berbangga, bukanlah sebab untuk kita menunjuk kepada orang, bukanlah sebab untuk kita berdebat dengan orang. Kita belajar ni bukan untuk berdebat dengan orang, kita nak betulkan akidah kita. Jangan selepas belajar ni pergi cari orang yang tak betul, kita berdebat dengan dia. Bukan. Siapa yang niatkan macam tu, Allah tak akan berkati ilmu dia. Dan kalau dia debat pun dia kalah. Dia kalah. Sebab dia apa? Sebab dia niatkan perkara yang tak baik. Tapi kalau kita tak niatkan untuk berdebat, tiba-tiba kita terpaksa untuk berdebat, insya-Allah Allah akan berikan kebenaran pada kita. Allah akan tunjukkan kebenaran pada kita. Kebenaran memang ada pada kita, tapi kadang-kadang tak nampak kebenaran. Sebab itu kita sentiasa minta doa kepada Allah SWT. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kami yang benar itu benar. Tunjukkan kepada kami yang benar itu benar di hadapan mata kami. Maknanya, kalau orang Terengganu panggil, hak mana betul, tunjukkanlah dia betul. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Dan kemudian, kurniakanlah kepada kami untuk kami mengikut kebenaran. Sebab kami takut, kami tak mengikut kebenaran. Wa arinal batila batila. Dan tunjukkanlah kami kebatilan itu batil, salah. Warzuqna ijtinabah. Dan kurniakanlah kepada kami ijtinabah. Kami menjauhi perkara tersebut. Itu doa yang kita kena selalu baca untuk kita dapat kebenaran, dapat akidah yang betul, insya-Allah. Sallallahu taala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.